cerita yang seterusnya berkenaan dengan air Kedah selesai 2023, kata Sanusi. Ini Sanusi sebut tuan-tuan. Ini Abah Sono saya sebut benda ni. Bukan Abah ini. Abah aspirasi. Baik. Sanusi unit pula. Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, menyatakan bahawa air Kedah akan selesai dalam tempoh pada tahun 2023. Dan perkara ini dinyatakan oleh beliau pada tahun 2020 sewaktu mengambil alih kuasa. Baik, saya baca. Masalah bekalan air Kedah dijangka selesai 2023. Dan berita ini adalah pada 17 Jun 2020 di dalam berita harian. Jangan tak tahu. Alostar, gangguan bekalan air yang dialami penduduk di negeri ini dijangka dapat diselesaikan menjelang 2023. Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, ia susulan pembinaan 4 loji air rawatan baharu di Jenun Baru, Sungai Limau, Bukit Selambau dan Lubuk Buntar Lama yang dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Jelasnya kerajaan negeri menerima bentukan lebih 900 juta. Saya ulang. Kerajaan negeri menerima 900 juta peruntukan bagi memastikan masalah air diselesaikan dan rakyat mendapat bekalan selesa pada masa akan datang. Yang ni 900 juta ni tahun 2020 tuan-tuan. Belum cerita 2021, belum cerita 2022. Okey, baik. Now, persoalan yang timbul adalah, saya nak bawa tuan-tuan. Persoalan yang timbul adalah, kenapa tahun 2023 isu ini masih lagi tidak selesai? Ada yang kata pada saya, 2023 tak habis lagi dia kata. Baiklah, tak kisahlah. Mungkin kita nak tunggu 2023 habis pun benda ni tak akan selesai tuan-tuan. Selagi mana apa? Kita kata selagi mana pengurusan itu sendiri, kita pun pelik lah. Kenapa pengurusan itu sendiri tidak berjaya nak mencapai objektif sebagaimana yang nak yang diperlukan, kita kata. Baik, saya bagi contoh. Berita yang disebut sendiri pada tahun 2023, saya bacakan. Bekalan air Kedah belum tahap krisis, Sanusi kata. Yang ini beliau kata pada 21 Mac 2023. Sedangkan pada tahun 2020 beliau mengatakan bahawa 2023 ni selesai masalah air. Tetapi 20 Mac dia kata belum tahap krisis. Ada masalah, maksudnya masih ada. Kemudian kita tengok satu berita lagi, masalah bekalan air di Kedah dijangka lebih serius pada 20 Mac 2023. Beberapa kawasan di daerah Kuala Muda termasuk di Semeling dan Merbuk mengalami gangguan bekalan air berikutan musim kemarau ketika ini. Kemudian pada 28 Februari 2023, sadar tak pernah henti cari solusi selesai masalah masalah bekalan air. 2023 masih lagi cerita pasal solusi tuan-tuan. Masih lagi nak cerita pasal solusi sedangkan dia kata boleh selesai. Beberapa kawasan di Langkawi alami gangguan bekalan air, sadar. Ini berita pada bulan April 2023. Ini berita April 2023. Sedangkan beliau mengatakan masalah bekalan air Kedah dijangka selesai pada tahun 2023. Ini tahun 2020 dia cerita. Now, bila persoalan dia kenapa? Persoalannya kenapa? Okey, kita boleh katalah. Okey, dia kata kemarau musim kemarau melanda dan sebagainya. Baik, kita terima musim kemarau itu ada. Tapi kita kena faham. Kedah tu ada dalam Malaysia. Kedah tu bukannya satu macam Indonesia kan. Kalimantan lain, Sulawesi lain, Jakarta lain. Kita nampak jauh kedudukan dia, kita faham. Tapi Kedah tu adalah Malaysia. Penyelesaian kepada isu ini sebenarnya salah satu je. Buang ego tu tuan-tuan. Itu yang pertama, buang ego tu. Egonya apa? Egonya dia boleh cakap benda buruk dekat Pulau Pinang. Dia boleh cerita benda buruk tentang air kepada Pulau Pinang. Dia boleh cerita pula berkenaan dengan apa tuan-tuan? Kalau kita tengok, apa orang kata dia nak cukai ke, dia nak tax ke apa ke? Dia nak bagi minta bayaran dia Pulau Pinang sebab air daripada Kedah, dia kata. Poinnya adalah saya nak bagi tahu Menteri Kedah, Besar Kedah lah. Kita bukan pulau. Kedah ni bukan satu pulau di mana sekelilingnya laut, tak ada negeri lain. Di sekelilingnya ada Penang, ada Perak, ada Perlis. Bekerjasamalah. Ketepikanlah yang politik tu. Rendahkanlah ego anda dan bertanyalah kepada orang Pulau Pinang, kepada kerajaan Pulau Pinang, macam mana dia menyelesaikan masalah air. Belajar. Saya tak kata Pulau Pinang tu 100% boleh selesaikan, tetapi mungkin boleh kerjasama.
Nanti tanya Perlis, nanti mungkin Perlis ni tak cukup air kan. Tapi at least kita boleh tanya Penang, kita boleh tanya Perak. Kenapa ada sikap sedemikian sehingga kita menggadaikan nasib rakyat kita sendiri? Dan saya nampak Sanusi sendiri sebenarnya dia tak berapa faham tentang, dan dia tak berapa cerdik. Kalau nak rematch klik je. Dia tak berapa cerdik dalam pengurusan Kedah itu sendiri as a whole. Dia cerita tentang air boleh selesai 2023. Kenapa dia terima 900 juta? 900 juta tak boleh selesai masalah air dalam masa sesingkat itu. Kalau saya jadi dia, saya tak kata selesai 2023. Itu gantung diri baik. Itu kenyataan gantung diri tu. Jadi nak selesaikan masalah itu sebenarnya akan ambil masa, kerjasama dan juga kena lihat alternatif. Saya bagi contoh juga macam dekat Kelantan lah. Isu Kelantan ni, air dia apa isunya tuan-tuan? Isu air Kelantan, isu dia apa? Bukan air Kelantan tak ada air. Kelantan ada air. Tetapi air dia keruh. Kenapa air dia keruh? Adakah masa dalam rawatan tu air dia keruh? Tak. Masa dalam rawatan, air tak keruh tuan-tuan. Tetapi masa disalurkan air itu melalui pipe, itu yang jadi keruh. Nah, soalan dia, kenapa? Sebab pipe tu pipe lama. Cerita di Selangor, dia dah tukar pipe. Saya ingat saya masa saya pergi Selangor tahun 2008, 2009, Selangor dah cerita tukar pipe secara keseluruhan berperingkat-peringkat. Yang mengambil masa ratusan juta mungkin jumlah. Sebab non-revenue water, NRW, air yang tidak boleh nak dihasilkan menjadi pendapatan, itu terlalu tinggi pada waktu itu. So Selangor dah going into that direction since 2008. Tetapi Kelantan tak boleh pergi direction itu. Kenapa? Dia kata, oh sebab kita memerlukan dana yang banyak. Berapa dana yang diperlukan? Lebih kurang 7 bilion. Baik, 33 bulan tu berapa yang kerajaan Perikatan Nasional bagi kepada kamu sewaktu kamu berkuasa? Pakatan Harapan bagi 400 juta. Mungkin tak cukup. Tak apalah. Kita terimalah kenyataan tersebut. Tapi tak bolehlah bagi sekaligus, berperingkat. Baik. PN, Pakatan Harapan tak membantu rakyat Kelantan, bagi jumlah duit sedikit. Baik. PN, kenapa tak bagi 7 bilionnya terus kepada Kelantan untuk selesaikan masalah air? Tak, yang sebut 7 bilion ni bukan saya tuan-tuan. Yang sebut 7 bilion dia adalah pemimpin daripada Perikatan Nasional sendiri. Nak selesai masalah air Kelantan perlu 7 bilion dia kata. Baik, kita tahu negeri mungkin tak ada kapasiti 7 bilion lah, kita faham. Tetapi pusat boleh bagi sebenarnya. Ada kaedah, ada cara macam mana nak lakukan perkara ini. Tetapi bergantung kepada rakyat Kelantan jugalah akhirnya. Semalam hari tu saya buat forum dengan Datuk Halimah, Dr. Halimah kan. Bila dia cerita, dia katalah yang orang Kelantan ni kaya-kaya, emas sampai ke sini. Oh, banyak yang jual dekat pasar. Saya tak nafikan orang Sarawak pun emas sampai ke sini. Gigi emas tuan-tuan. Tapi tak maksudnya semua orang kaya. Kita kena tengok as a whole. Kelantan daripada segi GDP antara negeri termiskin. Miskin Tegar paling ramai ada di Kelantan. Now, isu dia adalah sekarang ini bila benda itu berlaku, nak selesai macam mana isu ni? Dan saya tak nampak kerajaan negeri ada kapasiti untuk memikirkan. Dia kata, ayolah sebab duit royalty tak bagi, sebab itu kami miskin. Dia kata, duit royalty tak bagi, sebab itu kami miskin. Saya kata, Selangor tak ada royalty. Selangor tak ada minyak. Perak pun tak ada minyak. Penang pun tak ada minyak. Kan? Ada minyak Penang? Tak ada. Johor pun tak ada minyak. Tapi kenapa negeri-negeri ini boleh maju? Oh, sebab dia ada port, dia ada kereta api, dia ada dia ada kapal terbang. Exactly. That's my point. So you nak buat macam mana untuk memastikan Kelantan ni boleh maju? Saya tak nak ajar orang Kelantan dan pemimpin Kelantan macam mana nak buat. Tapi saya nak bagi tahu satu perkara. Tukar kerajaan, insya-Allah Kelantan boleh maju. Itu je. Kelantan boleh maju. Tukar kerajaan, Kelantan boleh maju. Tapi saya nampak juga kadang-kadang dia bergantung kepada mentaliti kita. Bila kita bercakap tentang kemajuan, kadang-kadang ada certain lifestyle tu kena kompromi. Yang mana orang Kelantan tak bersedia untuk kompromi. Dia kat dalam Kelantan dia tak buat, tapi bila Kelantan dia pergi keluar Kelantan dia buat. Saya malah nak cerita benda tu kan. Dalam Kelantan dia kata, oh tak apa, tak boleh ni dalam Kelantan, tapi kat luar tak apa. Tapi nak buat macam mana? Kadang-kadang dalam kemajuan itu kita kena kompromikan beberapa perkara, tapi tak adalah melanggar akidah benda tu. Cuma tak digemari. Kan orang PAS tahun ni, ingat tak tahun dengan semangat 46? PAS pernah keluar fatwa tau.
wanita haram bertanding. PAS pernah keluar fatwa, wanita haram jadi pemimpin. Ingat tak? Sekarang fatwa tu dah bertukar. Tengok berapa ramai pimpinan PAS daripada wanita, termasuk Dr. Halimah sendiri. Kan? Daripada wanita. So benda tu boleh berubah sebenarnya. Dia bergantung kepada pendirian dan juga pegangan macam mana pemimpin itu sendiri. Saya tak nampak dia orang kreatif lah. Baik, saya gerakkan ke depan lagi lah.